Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana Ilahi dengan inayah dan kurnianya kita dapat bertemu di alam maya. Saya Saharin bin Salim, SPHU batch ke-15. Hari ini ingin berkongsi dengan anda berkaitan larangan semasa berihram, iaitu perkara wajib yang kedua dalam ibadah umrah selepasnya ihram di mikat. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita berniat ihram, sama ada di mikat atau selepas atau sebelum mikat, kita wajib mematuhi larangan-larangan ihram sehinggalah kita selesai melaksanakan bercukur atau bergunting rambut, iaitu perbuatan dalam rukun tahallul. Jika kita melakukan larangan-larangan dalam ihram ini, maka kita akan dikenakan dam seperti yang telah ditetapkan. Terdapat 13 larangan dalam ihram yang wajib dipatuhi dan ia terbagi kepada dua kategori. Kategori yang pertama iaitu tarafuh, bersuka-suka, bersonok atau berhias. Yang kedua, itlaf, menggugur, menghilang, merosak atau membinasakan. Dalam kategori tarafuh, terdapat 9 larangan. 6 daripadanya berkaitan pakaian, kecantikan atau perhiasan dan 3 lagi berkaitan nikah kahwin. Berkaitan pakaian, kecantikan atau perhiasan, yang pertama, lelaki tidak boleh memakai pakaian bersarung, berjahit atau bercantum seperti seluar, baju, kasut yang menutup jari-jari dan tumit, kain pelikat dan sebagainya. Yang kedua, lelaki tidak boleh menutup kepala atau sebahagian daripadanya seperti memakai songkok, kopiah, serban, kain ihram dan sebagainya. Yang ketiga, wanita tidak boleh menutup muka atau sebahagian mukanya seperti memakai face mask atau menutup dengan kain. Ketiga-tiga larangan ini jika kita memakai kerana terlupa atau tidak sengaja, hendaklah kita menanggalkannya dengan segera apabila kita ingat atau diberi ingat. Kita tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Tetapi sekiranya kita melengah-lengahkan dalam keadaan kita mampu berbuat demikian, kita dikenakan dam. Yang keempat, tidak boleh memakai sarung tangan. Tetapi sekiranya perlu, kita boleh melindungi tangan di sebalik kain tudung atau kain ihram. Kelima, tidak boleh memakai wangi-wangian di bahagian badan, pakaian atau menghidunya ke dalam hidung. Sekiranya kita memakai atau menghidu berbauan secara tidak sengaja atau terlupa, atau ada orang lain mencalit atau menyebur wangian pada tanpa kerelaan, hendaklah kita segera menghilangkan kesan-kesan bauan tersebut. Kita tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Tapi sekiranya kita melengah-lengahkan, kita berdosa dan dikenakan dam. Tuan-tuan dan puan-puan, sebaiknya elakkanlah menyentuh atau berada berdekatan dengan Kaabah kerana kelambu Kaabah terdapat wangian, dikuatiri melekat pada tubuh atau kain ihram atau terhidu wangian tersebut. Keenam, tidak boleh memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu muka selain daripada yang tumbuh di pipi dan dahi. Sekiranya kita memakai minyak pada bahagian tubuh yang tidak dibenarkan kerana terlupa atau tidak sengaja, hendaklah kita menghilangkan kesan minyak tersebut dengan segera apabila kita ingat atau diberi ingat. Sekiranya kita melengah-lengahkan, kita dikenakan dam dan berdosa. Itulah 6 perkara yang berkaitan dengan pakaian, kecantikan dan perhiasan. 3 perkara yang berkaitan dengan nikah kahwin iaitu yang pertama, tidak boleh melakukan pendahuluan persetubuhan. Yang kedua, tidak boleh bersetubuh. Dan yang ketiga, tidak boleh berkahwin atau mengahwinkan atau menerima akad kahwin. Itulah 9 perkara dalam kategori tarafuh. Manakala 4 larangan dalam kategori itlaf ialah yang pertama, menanggalkan rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan. Jika seseorang berada dalam ihram menanggalkan rambut atau bulu secara sengaja ataupun tidak atau terlupa, dia tetap dikenakan dam. Tidak berdosa jika tidak sengaja atau terlupa, tetapi berdosa jika dilakukan dengan sengaja. Jika rambut atau bulu tertanggal dengan sendiri, maka tidak dikenakan dam. Seperti jemaah wanita membuka serkup tudung dan didapati ada rambut yang tertanggal
atau terdapat rambut yang tertanggal di atas tilam dan bantal ketika bangun dari tidur. Yang kedua, mengerat atau memotong kuku. Mengerat atau memotong kuku secara sengaja ataupun tidak atau terlupa, dia tetap dikenakan dam. Tidak berdosa jika tidak sengaja atau terlupa, tetapi berdosa jika dilakukan dengan sengaja. Memotong, menebang, mengerat, mencabut pokok-pokok di tanah haram. Pengharaman memotong, menebang, mengerat atau mencabut pokok-pokok di tanah haram adalah berkait dengan pantang larang yang tidak boleh dilakukan di tanah haram itu sendiri, bukannya berkait dengan keadaan seorang itu berada dalam ihram. Yang keempat, memburu binatang buruan darat yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah haram ataupun tanah halal. Kesimpulannya, terdapat larangan yang tidak sengaja dilakukan dan tidak perlu membayar dam. Terdapat juga larangan yang tidak sengaja dilakukan tetapi tetap dikenakan dam. Larangan-larangan ini nampak seperti remeh dan menyusahkan, tetapi ada hikmah yang Allah ingin tunjukkan. Antara hikmah terbesar kenapa terdapat larangan ihram dalam ibadah haji atau umrah adalah Allah ingin mendidik hamba-Nya untuk disiplin dan peka dalam ibadah. Selain itu, hikmah pakaian ihram yang dikenakan kepada para jemaah sebagai tanda setiap manusia itu adalah setara, tidak kira pangkat atau harta. Perkara yang membezakan mereka ternyata hanyalah takwa. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat kepada semua. InsyaAllah. Wassalamualaikum.